tak nak cerita tadi ni ada tiada kan. Nah, dekat manusia tiada ada tiada. Saya bilang dekat tu ya. Manusia lepas tu dia ada pula. Ada waktu syurga, ada waktu neraka. Kita tak bilang kita ni juga saja. Nak bompak boleh. Tapi kerana yang lain tu macam Allah ada berbeza pun. Ini Tuhan tiada. Jadi saya ambil yang lebih bilang apa yang kita ikut manusia tiada ada. Bisa ambil tiada itu. No? Yang ini tidak faham lah. Ini kita kena laju lah. Laju kita baca sederhana. Nanti kita tentukan masa. Saya memang kawan dia nanti insyaAllah. Kita buat di hari ini. Nah, tengok sini. Kata Syekh, ketahui olehmu sifat yang 20 itu terbahagi atas 4 bahagi. Sifat 20 ni ada 4 bahagi. Pertama, sifat nafsiah namanya. Sifat nafsiah dan iaitu sifat nafsiah wujud dua. Wujud dua apa mana tidak sifat yang lain. Sifat nafsiah sahaja. Sifat nafsiah sifat yang dinisbah kepada diri. Itu panggil sifat kedirian. Sifat kedirian, sifat yang menunjuk ke atas diri. Maknanya bila kita sebut dia memadai lah, mewakili zat Allah. Bila sebut ada, memang kena dekat Allah. Sebab tu Abu Hasan Asy'ari dia mengatakan sifat nafsiah itu diri zat, ainu zat. Bukan dia bermaksud wujud tu sifat, wujud tu diri Allah, Allah tu diwujud tak. Tapi sifat tu seolah-olah diri zat. Sebab tu dia panggil sifat nafsiah. Sebab wujud ni bila sebut dia mewakili Tuhan. Macam kita tanya di mana imam? Imam ada di masjid dah, imam ada. Cukup ni kita kata ada. Tak pun kita kata imam. Kalau kita kata imam, mungkin orang tak faham. Imam ada di masjid dah, imam. Adalah imam. Adalah imam. Jadi tak faham. Kita kata apa? Ada. Bila ada ni cukup mewakili imam. Dan sifat tu sifat yang dibangsa kepada diri. Ini sebab tu nafsiah, nama dia nafsiah. Kenapa? Ulama bukan beri nama sifat nafsiah ikut suka dia orang, tak bukan. Dia ada sebab dia. Balik bila kita sebut sifat lain, kenapa sifat lain tak pilih nafsiah tak boleh? Contoh kita kata imam ada tak? Alim, kita kata ilmu. Imam ada tak? Kudrat. Betul, imam ada kudrat, imam ada ilmu. Tapi sebutan sifat itu tak mewakili imam. Imam ada di masjid tak? Kudrat. Oh, jangan kawan dia tu. Nanti digigit telinga. Nah, imam ada tak? Ada. Imam ada tak? Alim ada. Aku tanya imam ada ke tak? Alim. Dia jawab alim. Sifat yang lain tak mewakili imam, tapi wujud mewakili dia. Sebab tu wujud itu sifat nafsiah, sifat kedirian, sifat yang menunjuk ke atas diri. Sehingga Abu Hasan Asy'ari mengatakan sifat wujud itu ain mawjud. Bukan ain mawjud seolah-olah. Sebab tu dia bilang 13. Kalau wujud itu ain zat, jangan jadi 12. Dan wujud itu diri Tuhan, tak boleh sebutlah sifat wujud. Terus boleh kidam sampai kalam. Maknanya tak ada 12 sana. Faham? Kemudian dan ta'rif sifat nafsi itu al-hal as-sabitatu lizat ma'adam bizatu wa mu'addalatin bi'illatin. Al-hal as-sabitatu lizat ma'adam bizat wa mu'addalatin bi'illatin. Artinya hal itu yang wajib bagi zat selama ada zat itu. Hal itu dia mewajib bagi zat Allah. Dikeraki dengan zat semata-mata benda yang ada. Semata-mata benda yang ada. Hal yang wajib bagi zat selama ada zat itu, padahal dia dikeranakan dengan satu kerana. Sebab hal ni bila ada dia, adalah zat. Bila ada zat, adalah dia. Bila tak ada dia, tak ada zat. Bila tak ada zat, tak ada dia. Itu hal. Dia panggil wujud. Dia panggil hal nafsiah. Sebab di sekarang dia kata hal ni, kerana nafsiah ni dia sabit dengan zat dan berengkir dengan zat. Dia berengkir. Dia berengkir dengan zat. Nak reti benda, kena reti dia. Sifat yang lain macam hijau. Hijau ni kita.
Hijau di kitab dia berhilang. Dia berhilang dari kitab. Dan bila tak ada hijau, kitab tak semestinya hilang. Macam buah. Buah mula hijau, kemudian merah. Bila dia merah bukan makna buah hilang. Tapi kalau buah itu tidak ada, maka tak ada lah buah. Bila ada pun tidak ada pada buah, maka buah itu tak ada. Tapi bila hijau tidak ada di buah, buah itu tak ada. Hijau itu dia punya ma'ani. Okay. Hal yang wajib bagi zat selama ada zat itu padahal tidak dikeranakan dengan satu kerana ni. Dia hal ni dia ada dua. Hal nafsiyah, itulah hal sifat itu. Kedua hal ma'nawiyah, itulah hal sifat ma'nawiyah. Hal nafsiyah kita nak kata dia tak dikerana dengan satu kerana yang lain. Tapi hal ma'nawiyah kita kerana dia kerana dengan ma'ani. Bila ada ma'ani, adalah dia. Dia dikeranakan dengan satu kerana dia bagi. Ada sifat nafsiyah dia tidak kerana dari mana-mana. Kita nak hukum maknawiyah, mesti kena ada ma'ani. Itu mana dikeranakan dengan satu kerana. Tapi nak hukum nafsiyah bukan kerana sifat-sifat yang lain. Nak hukum maknawiyah kerana ada ma'ani. Jadi maknawiyah itu hal yang dikerana dengan satu kerana. Itu saja. Baik. Dan kedua salbiah namanya dan iaitu salbiah 5 sifat kidam dan qaqab dan mukhalafah ta'ala waris dan yang binafli dan wahdannya. Itu dia panggil sifat salbiah. Okay, kita baca dulu. Dan ta'rif sifat salbiah itu kullu sifatin dalat ala nafyi ma la yalibu billahi azza wa jalla. Kullu sifatin dalat ala nafyi ma la yalibu billahi azza wa jalla. Artinya tiap-tiap sifat yang menunjukkan atas nabi. Nabi ini ternabi barang yang tidak patut dia barang dengan Allah Ta'ala. Barang sifat. Ni kenapa nafsiyah nama nafsiyah? Kenapa salbiah nama salbiah? Bolehkah kita namakan nafsiyah dengan salbiah? Salbiah dengan nafsiyah? Tak boleh. Jadi kita kata ulama ni sebab ikut suka dia nak kata nafsiyah salbiah, tidak. Dia ada sebab. Nafsiyah kerana sifat wujud itu menunjuk ke atas diri Allah. Bila disebut wujud, terus kita faham diri Allah. Macam kita kata imam ada. Imam ada. Bila ada, terus tuju kepada imam. Itu dia panggil nafsiyah sifat kedirian. Salbiah ni pula, kenapa nama salbiah? Sifat ni dia menunjuk. Salbiah ni nama bagi tidak ada perkara yang tak layak di Tuhan. Nama bagi tidak. Contohnya mana kidam. Kidam apa makna? Kidam tu tiada awal. Tiada itulah dia bagi salbiah. Bakok tiada akhir. Tiada akhir itulah salbiah. Dia bukan mentiada. Kalau mentiada, maknanya salbiah ini, kidam ni, dia bukan salbiah lagi. Dia mentiadakan. Tak. Kidam nama bagi tidak ada. Kidam nama bagi tiada awal. Bakok nama bagi tiada akhir. Bukan dia mentiadakan awal. Dia bukan menapi, ternapi. Ternapi bagaimana? Bila sebut kidam, ternapi awal. Bila sebut bakok, ternapi akhir awal. Bila sebut mukhalafah, ternapi menyamai. Ternapi. Macam kita sebut bogel. Apa bogel? Tiada baju. Bukan bogel itu mentiadakan baju. Bogel itu nama tiada baju. Okey? Botak. Botak nama bagi tiada rambut. Rompong nama bagi tiada hidung. Apa lagi? Bujang. Bujang nama bagi tiada isteri. Janda nama bagi tiada suami. Mandul nama bagi tiada anak. Mandul bukan menapi anak. Mandul itu nama tiada anak. Jadi sifat sahaja, sifat yang basah tiada. Perkara yang tak layak di Allah. Dia sebut kidam, tiada awal. Bakok, tiada akhir. Itu kena faham sifat salbiah. Jangan sebut salbiah ni menapi awal. Salbiah menapi barang yang tak layak. Saya pernah tanya di Melaka. Daurah di Melaka. Sifat salbiah ni apa dia? Dia kata salbiah ni menapi barang yang tak layak. Sifat lain tak menapi barang yang tak layak. Kudrat, ma'ani. Menapi lemah, menapi. Kudrat menapi lemah. Iradat menapi lanat. Ilmu menapi jahil. Kalau sifat salbiah
menafi barang tak layak. Sifat lain tak menafi kan. Itu kena faham kenapa dia panggil salbih. Salbih ni nama bagi ternafi. Apa kata ternafi? Sebut dia automatik tolak. Dia bukan membuang, terbuang. Mandul tiada anak, bukan tiada anak, tiada anak. Ada sifat yang lain dia panggil menafi, bukan ternafi. Sifat ma'ani dia menafi lemah, kudrat menafi lemah, bukan ternafi lemah, menafi lemah. Tapi sifat salbih tidak ternafi awal. Dia beza. Ternafi ni kita sebut dia automatik tolak. Kalau menafi ni kita faham kemudian baru dia tolak. Lepas tu salbih ada yang mana salib, ada yang mana insilab. Salbih ada yang mana salib, ada mana insilab. Ada di mana salib. Salib ni menafi. Ada yang mana insilab, ternafi. Ada yang masdud, dinafi. Ini sifat mustahil. Sifat yang lain semua salib. Tapi sifat salbih ni insilab. Sifat ma'ani, kudrat, dia menafi lemah. Tapi bukan ternafi. Dia menafi. Ada tu sifat salbih ternafi. Hilang tiada awal. Bakok tiada akhir. Bukan tiada awal, tiada awal. Nama bagi tiada awal. Kita faham. Masdud sifat mustahil, dinafi. Sifat ni kalau ilmu balaghah, sifat salbih ni dia menafi dengan dilalah mutabaqah. Yang lain daripada sifat salbih menafi dengan dilalah tu iltizam. Iltizam ni sebalik tu. Mutabaqah ni nama bagi tiada. Itu ilmu balaghah lah. Kalau tak faham tak apalah tu. Nak buat macam mana? Payah. Sebab banyak orang dia tak faham. Dia banyak salbih. Salbih apa dia? Salbih menafi barang tak layak. Sifat lain tak nafi barang tak layak. Ilmu tak nafi jahil. Kalau kidam menafi awal, kudat tak nafi lemah. Itu beza. Itu perlu kena tahu. Kita duk mengajar tauhid tapi tak faham benda. Kenapa nafsiyah nama nafsiyah, kenapa salbih nama salbih, kenapa ma'ani nama ma'ani? Itu satu soalan. Boleh tak salbi ma'ani nama salbih, salbih makna salbih, nafsiyah makna salbih? Tak boleh. Kalau orang yang pernah mengajar, dia dengar ni dia takut, dia akan perhati. Kalau dia pernah mengajar. Kalau tak pernah mengajar ni, apa ustaz cerita? Dia akan perhati. Oh, betul juga. Dia tanya ustaz. Dia tanya ustaz di belakang. Depan tanya. Tapi dia baguslah, bagus. Sifat lain tak nafi bang tak layak. Dia tak nafi sikit-sikit. Normal nafi sikit-sikit. Tapi bagus. Jadi saya suka ustaz-ustaz mengaji. Kalau ada ustaz-ustaz ni saya suka nak tanya. Mai duduk depan-depan ni kita nak tanya. Kalau dia nak duduk atas ni pun tak apa, saya nak duduk bawah. Baik. Kita nak faham betul. Kita mengajar sifat ni kena bagi faham. Okey, itu salbiah. Salbiah nama bagi ketiadaan, ternafi, tertiada. Bukan dia mentiada, tertiada. Kemudiannya dan ketiga sifat ma'ani namanya dan iaitu ma'ani 7 sifat kudrat dan iradat dan ilmu dan hayat dan sama' dan basar dan kalam. Dan takrif sifat ma'ani itu apa dia? Itu kullu sifatin mawjudatin qa'imatin bi mawjudatin aujabat lahu hukman. Kullu sifatin mawjudatin qa'imatin bi mawjudatin aujabat lahu hukman. Kalau eloknya bukan bi mawjudatin, bi mawjudin. Artinya tiap-tiap artinya ma'ani, tiap-tiap sifat yang mawjud, ya, yang mawjud, yang ada diri, yang berdiri, yang ada dengan yang mawjud, itulah Allah yang mewajibkan ia sifat tadi bagi zat itu hukum. Apa dia hukum? Sifat maknawiyah. Bila Tuhan ada kudrat, maka keadaan Allah yang berperkuasa. Itu
Itu sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni sifat yang ada diri. Dia ada dan ada diri. Dia ada diri dan ada di Tuhan. Sifat yang lain tiada diri dan sungguh di Tuhan. Dia bukan ada di Tuhan, sungguh saja. Macam saya ni. Saya ni lelaki. Sifat dia lelaki tu bukan ada, sekian tak nampak, tapi sungguh di saya. Itu beza. Ma'ani ni ada lagi sungguh, tapi sungguh tak semestinya ada. Setiap ada sungguh. Itu. Ini perbahasan dia. Saya tak cerita jadi dia payah, benda tu benda payah. Sebab tu sifat ma'ani elok ni kita terima dengan perkuasa perlihat. Sebab tu dalam kitab dia sebut sifat ma'ani. Dia sebut sifat ma'ani, apa dia kata? Lau kushifa annal hijab la ra'ainaha. Kalau Allah buka hijab, kita dapat tengok di akhirat nanti. Sifat ma'ani Allah ni perkuasa perlihat, pengetahuan. Kalau kita minta nak lihat, Allah boleh tunjuk sifat tu. Kita boleh lihat dia dan sifat tu. Tapi sifat yang lain daripada ma'ani kita tak boleh lihat. Kita hanya bubuh nama saja. Kita bubuh nama saja. Macam saya ni, tuan-tuan tengok, tuan-tuan nampak lelaki. Lelaki tu scan tak nampak. Dia bukan ada pun, sungguh saya. Kita hukum saja. Tapi ilmu saya yang sikit ni, kalau Allah Ta'ala boleh tunjuk dekat tuan-tuan, boleh tengok ilmu saya, pengetahuan tu. Kekuatan saya ni, Allah boleh tunjuk. Kalau kita minta ke Allah, Allah boleh tunjuk kekuatan saya. Tapi kita tak nampak. Boleh nampak. Dan tuan-tuan boleh lihat penglihatan yang duduk dua mata saya. Satu power yang saya boleh lihat. Dan Allah boleh tunjuk pendengaran yang ada di telinga saya. Allah Ta'ala boleh tunjuk sistem penuturan yang ada di lidah saya. Tapi Allah tak tunjuk. Itu Allah sendiri di akhirat nanti, kalau Allah buka hijab, kita boleh tengok sifat ma'ani dah. Tapi sifat lain tak boleh. Sebab sifat ma'ani ada diri dan ada di Tuhan. Sifat yang lain tiada diri dan sungguh di Tuhan. Bukan ada di Tuhan, sungguh. Begitu. Tuan-tuan tengok perempuan, tuan-tuan kata perempuan. Perempuan tu kita buh nama je. Padahal bukan ada pun diri perempuan tu. Nak congkir tak boleh. Dia bukan ada, sungguh saja. Sungguh ni pengakuan zihin. Ada pengakuan panca indera. Tuan-tuan kalau faham tauhid ni seronok. Kalau orang faham ni, jauh mana-mana dia boleh ikut. Kalau dia tak seronok ni tak payah. Dan keempat, sifat maknawiyah namanya. Dan iaitu maknawiyah 7 sifat pula. Apa pula juga yang melazimkan sifat ma'ani. Bila ma'ani 7, dia mesti 7. Dia ni sifat pelekat dia panggil. Sifat pelekat. Apa makna? Sifat maknawiyah ni tujuan dia, bila kita sebut dia kita faham. Melekatnya tak pergi mana, ma'ani di Tuhan. Okey. Itu. Itu jadi hal kaunihi qadiran. Halkan Allah yang berperlihat. Apa makna? Abu Hasan Syari ada perlihat di Allah. Amru Itibari, Abu Mansur Maturidi, melekat tertambatnya namanya keadaan Allah yang berperlihat. Ini satu sifat yang menambatkan kudrat di Allah. Dipanggil hal kauni qadiran. Faham? Itu. Ni kalau ustaz dia fahamlah. Kalau hak baru ni memang agak payah sikit. Tambah pula kita baca laju-laju ni kan. Kita ambil berkat je. Nanti kalau ada rezeki kita buat 2 hari. Tapi kena tahun depan lah kalau banyak. Ada orang saya kan nak buat, kalau nak buat ni penuh dah bahaya. Nak buat kena habaq dah lah ni untuk tahun depan. Baik. Dan ta'rif. Dan keempat sifat maknawiyah namanya. Dan iaitu 7 sifat pula yang melazimkan sifat ma'ani. Dan iaitu 7 sifat maknawiyah tu. Kaunuhu qadiran dan muridan dan aliman dan hayyam dan sami'an dan basiran dan mutakalliman. Dan takrif sifat maknawiyah itu al-halu sabitatu li zat, hal yang sabit bagi zat, madamati zat muallalatan bi illatin. Artinya hal yang sabit bagi zat yang ada yang sungguh di zat, sama ada zat itu, selama ada zat itu, ada zat tu adalah dia. Padahal dielatkan dengan satu elat, yakni dikarenakan bubuh dikarenakan kerana berdiri ma'ani itu pada zat Allah, pada kira-kira akal jua. Bila ada maknanya bila ada ma'ani adalah dia. Itu.
Bila ada dia, ada makni. Itu makna melaziman. Dikeranakan dengan satu kerana. Adapun habis itu cerita tentang sifat-sifat. Maknawiah pun kena faham tadi yang saya sebut tadi. Kena faham kenapa nafsiyah, kenapa salbiah, kenapa makni, kenapa maknawiah. Sebab tu sifat-sifat yang lain daripada sifat makni, kalau siapa tolak dia jadi kafir. Tapi makni tak kafir. Sebab makni ni Allah ada, makni ada. Allah ada, makni ada. Bila Allah ada, makni ada. Kalau kira logik akal, kalau makni ada, Allah ada. Bila makni hilang, Allah tak ada. Macam beg hitam. Hitam ni sifat makni bagi beg. Bila hitam hilang daripada beg, bukan adakah beg putih ada juga? Tak ada. Beg boleh jadi putih. Tapi adanya beg, bila ada tu tiada, maka tiadalah beg. Bila ada beg itu tiada, maka tiadalah beg. Dia begitu. Bila sifat yang dia tidak boleh bawa di sendiri, dia mesti ada di zat, maka bila kita nafi dia, dia akan heret sekali dengan zat. Tapi makni macam Mu'tazilah menafi makni. Mereka menolak berkuasa pelihat pendengar. Bila menafi makni, tak semestinya terheret zat Allah. Sebab makni ada, Allah ada. Macam hitam di beg. Buang hitam tak ternafi beg. Tapi kalau sifat nafsiyah, sifat salbiah, bila kita buang di Allah, dia terbuang sekali dengan Allah. Sebab sifat tu dia tidak boleh bawa di sendiri. Dia melainkan duduk di Allah. Bila kita nafi sifat, nafi Allah. Dah faham elok tu? Tu. Tuan-tuan jangan faham ma'ani ni sifat kudrat iradat je. Ma'ani ni di sisi Arab sifat yang dapat dilihat dengan panca indera. Ni macam hitam beg. Hitam tu ma'ani bagi beg. Ma'ani bukan nanti kudrat iradat. Kita duk bahas kudrat iradat tu di sifat Allah. Tapi sifat kita pun ada ma'ani. Macam kek. Ma'ani setiap sifat yang didapat dengan panca indera. Kek tu warna kuning. Maka kuning tu ma'ani. Kenapa? Kita dapat lihat kuning. Manis di kek, itu makni. Kenapa makni? Kita dapat rasa dengan lidah manis itu. Wangi itu makni bagi kek. Sebab apa? Kita dapat bau dengan hidung. Panas di kek. Panas tu makni kek. Kita dapat mana? Dengan sentuh. Tapi bulat kek tidak. Dan tak petak kek tidak. Tak hitam kek tidak. Sebab tu saya pesan, bila kita nak pergi kat guru, kita bawa kek ni, kita tanya. Kita tanya guru tadi. Jangan kita nak uji. Kita tanya cara lembut. Tok guru, boleh tak bahas sifat nafsiyah, salbiah, makniyah di kek ni? Boleh tak? Jadi kata, tu sifat-sifat Allah. Kita minta tok guru belah, kita makan je lah. Minta dia belah, makan je lah. Tapi dia kata, sifat ma'ani ni bukan nanti sifat Tuhan. Sifat ma'ani sifat yang boleh dapat dengan baca indera. Dia cerita satu-satu. Kita boleh makan dan kita dapat ilmu dan kita boleh minta dia mengaji. Kita boleh minta dia mengaji. Dia cerita nafsiyah kek tu apa dia, ma'ani kek tu apa dia, salbiah kek tu apa, apa hal kek itu, apa maknawiah kek. Kalau tu'u yang pandai dia boleh cerita. Tapi jangan kita lawan Tok Guru. Kalau dia tak jawab, kita biarlah. Kalau dia belah makan, kita untunglah. Tak ada, nasiblah kita. Ini petua saya. Nak mengaji tauhid, bawa kek dan suruh Tok Guru cerita tentang sifat nafsiyah, salbiah, ma'ani yang ada dekat kek. Kalau dia kata, itu sifat Tuhan buat apa kat kek, sudah, jangan bahas. Tak payah minta dan jangan lawan dia. Itu adab. Nanti ada yang tanya, Ustaz turun cerita kek tu, saya tak mau cerita. Tu. Biar dia dalam tak kerti tu baru dia nak mengaji. Dia kerti semua kan, dia tak mengaji lah. Biar bagi dia kerti bahawa dia tak kerti. Macam silat dia boleh ajak buah habis. Tak ingin lawan Tok Guru. Habis. Keempat maknawiah. Cuba tanya tengok. Nafsiyah, salbiah, ma'ani, maknawiah kek. Ma'ani ni mana hal, amul itibari dengan dan dengan makna hal. Saya turun cerita.
Adapun setengah daripada barang yang wajib bagi Rasul itu 3 perkara. Pertamanya sidik. Okey, kita dah menjadi sifat Rasul. Nanti kalau agak tak sempat, kita akan baca laju. Dia panggil baca dengan sardan. Macam orang mengaji hadis, sardan, baca per laju. Kita bagi perkhatam dulu. Kita bagi dapat berkat dulu, nanti kemudian. No? Ni pun saya tak mau halusi sangat, saya tak mau laju sangat. Tapi bila tengok jam ni, nampak ni, kita akan baca sardan. Macam orang mengaji hadis, orang mengaji hadis macam tu ya, dengar. Kemudian dapat ijazah. Lalah balik muhadisin. Mengaji balik dihukum orang lain salah. Padahal mengaji benar tu. Di India mengaji dia mengaji benar, dah dapat PhD hadis gitu ya. Kubus sitah tak mengaji. Bukan duk mengaji sitah, duk kaji gitu ya. Tapi berkat tu. Nanti kita baca gitu nah. Okey. Adapun setengah daripada barang yang wajib bagi Rasul itu 3 perkara. Pertama sidik. Artinya benar mereka itu. Makna benar itu apa dia? Muafakat khabarnya, bertepatan berita yang diberitahu oleh Nabi itu akan barang yang pada Allah ni, pada ilmu Allah Taala. Apa yang ada pada Allah bertepatan dengan berita dia. Jadi apa yang dihabang sama dengan apa yang Tuhan tahu. Sama dengan apa yang di ilmu Allah. Itu makna benar. Mutabaqatul khabar lil waqi' ataupun fi nafsil amri ataupun bil lauhil mahfuz atau ma fi ilmillah. Gitu. Benar itu muafakat, bertepatan khabarnya, beritanya akan barang yang pada Allah Ta'ala ni, pada ilmu Allah Ta'ala. Lawalnya lawan benar dusta, mustahil atas mereka itu dusta, dan keduanya amanah, artinya kepercayaan. Makna kepercayaan itu apa dia? Terpelihara mereka itu daripada mengerjakan yang ditegah. Tegah tu 2, sama ada tegah haram atau tegah makruh. Tegah tu tegah haram, tegah makruh. Dan mereka ni bukan takat terpelihara pada mengerjakan benda yang tegah, benda yang haram pun mereka tak buat. Nabi ni mereka hanya buat benda yang wajib dan sunat. Wajib, sunat, 2 tu ya. Harus pun tak buat. Nabi tidur dia mengajar sunnah kepada kita, maka mengajar tu wajib, dan hak dia buat tu menjadi sunnah. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah pelihara kamu daripada manusia. Jadi sidik ni bercakap benar, bertepatan dengan realiti. Kalau dia cakap bunyi sedap, hadis Quran, ayat Quran bunyi pasih cakap, tapi tak bertepatan dengan waqi', dengan realiti. Dia kata apa? Tuhan duduk di arah, Tuhan bersemayam di arah, buat keluar hadis ayat Quran, tapi dia bohong. Sebab bohong? Apa yang pada Allah tak macam tu. Allah kata apa? Laisa kamitsli syai'. Aku tak semacam sesuatu. Dan langit bumi Tuhan tak cipta lagi. Macam mana Tuhan duduk di langit? Jadi bila kita bahas tak betul apa yang mereka tanggapkan. Jadi bila tak betul, walaupun hadis berkepul-kepul, tapi dia panggil bohong. Sebab apa? Tak bertepatan dengan apa di Allah. Kita kadang-kadang tak ada ayat Quran pun, bercakap guna logik, tapi kita jadi betul. Jadi betul bukan bermakna dia cakap sedap dan Quran dan hadis. Betul ni bertepatan dengan realiti hakikat pada ilmu Allah, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Amanah artinya kepercayaan. Makna kepercayaan itu terpelihara mereka itu daripada mengerjakan yang tegah. Lawannya lawan amanah khianat. Mustahil atas mereka itu khianat. Apa khianat? Dengan mengerjakan yang haram atau yang makruh. Itu haram, perkara yang ditegah dengan putus. Makruh, perkara yang ditegah dengan tidak putus. Nabi ni yang harus pun dia tak buat. Hak dia buat semua beredar dengan 2 saja. Faham tu? Itu. Habis tu sahabat pernah tengok Nabi kecim diri. Kecim diri kan makruh? Tak. Bahkan Nabi wajib kecim diri. Sebab Nabi nak beritahu bahawa kecim diri ni tak wajib dan tak sunnah, dan kencing duduk tak wajib. Bila Nabi ni kencing duduk tak pernah berdiri, atau minum ni duduk je tak pernah berdiri, ulama akan pening kepala nak hukum lagu manakah minum, adakah wajib duduk? Minum tu benda adat, takkan nak wajib duduk. Jadi sebab tu sekali Nabi berdiri, Nabi nak beritahu hukum duduk tu tak wajib dan berdiri tu tak haram. Bila Nabi ni wajib menyampaikan hukum, bila dia wajib menyampai, perbuatannya wajib. Nampak tak? Perbuatan Nabi ni bergeledah 2, wajib sunat. Kalau sehingga Sayyidina Ali pernah tengok Nabi kecim diri, Nabi sengaja kecim diri nak tunjuk kepada sahabat bahawa kecim duduk tak wajib dan kecim diri tak haram. Dan kecim duduk tu sunnah tu. Sebab apa? Nabi selalu duduk. Tapi berdiri tak haram. Kenapa? Nabi pernah berdiri. Kecim duduk tak wajib. Kenapa? Nabi pernah berdiri. Tu.
Bangsa dia tak faham masa dia sehari. Ngaji sehari nak faham setahun mana boleh. Nak pujuk tu berapa nak pujuk. Ni tak faham Ustaz. Mengaji sehari macam dia. Ni 4.5 nak kena berhenti dah. Baik. Tabligh dan ketiga tabligh artinya menyampaikan barang yang disuruh akan mereka itu dengan menyampaikan. Kalau menyampaikan barang yang tak disuruh menyampaikan itu khianat. Kalau menyampaikan kepada barang yang tak layak disampaikan itu bodoh. Ini tak menyampaikan barang yang disuruh akan mereka itu Rasul dengan menyampaikan akan umatnya. Itu wajib. Dan mustahil atas mereka itu menyembunyikan. Mustahil mereka menyembunyikan. Mustahil mereka menyembunyi. Tapi kalau benda yang tak disuruh menyampaikan, mereka wajib mereka menyembunyi. Dia ni perkara yang disuruh menyampaikan ni ada 3. Hukum yang diberi kepada Nabi. Ada yang wajib dia menyampaikan. Itu kalau dia tak menyampaikan, maknanya dia khianat. Dia kitman, dia menyembunyi. Ada hukum yang dia tak disuruhkan menyampaikan. Itu untuk dia saja. Kalau dia menyampaikan, dia khianat. Dan dia khianat. Dia khianat dengan Allah. Yang tu siapa pun tak tahu. Sampai sekarang siapa pun tak tahu. Aisyah pun tak tahu, Khadijah pun tak tahu. Siapa pun tak tahu. Kalau dia beritahu kat Khadijah, mana dia bocor rahsia. Allah tak bagi dia sampai. Yang ketiga, barang yang diberi pilih untuk menyampaikan atau tidak, mengikut kelayakan seseorang. Tadi kalau dia menyampaikan kepada orang yang tak layak disampaikan, atau dia tak menyampaikan kepada orang yang layak disampaikan, dia bodoh. Jadi bodoh kalau seorang tadi menyampaikan ilmu tasawuf dalam YouTube. Ilmu hakikat dia bicara dalam YouTube. Dia tak tahu situasi. Nabi ni diberi pilih untuk menyampaikan ilmu-ilmu, contohnya ilmu tasawuf. Dia akan pilih orang yang tertentu yang layak. Sebab tu yang dia dapat ni Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali. Sebab tu kalau tarikat bila kita ambil, dia mesti temu Sayyidina Osman atau Sayyidina Ali atau Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Ali paling banyak. Tapi bila kait dengan Ali, orang sekarang dia tak boleh, dia fobia. Mana? Ali Syiah. Dia sebut Ali, Syiah. Tak boleh sebut Ali. Ali bukan Syiah. Sayyidina Ali pun tak pernah tahu Syiah. Tiba-tiba dia sebut Ali Syiah. Ini pelik kita ni. Sampai tak ada istimewa. Hasan Hussein tak ada istimewa. Bila sebut Hasan Hussein, Syiah. Kenapa tak disebut Hasan Hussein? Duk nasyid Hasan al-Husaini kan, hadat tu. Ada ustaz duk cerita, ni Syiah ni. Mana dia belajar? Nak sebut Hasan Hussein tak boleh kan? Hasan Hussein tu cucu Rasulullah, Allahu Akbar. Imam kita. Imam kita. Dan kita mesti kena tahu Hasan Hussein ni. Tiba-tiba sebut Hasan Hussein, Syiah. Ini penyakit. Saya pun tak tahu bagaimana penyakit ni. Nabi macam tu, no? Dia ada 3 benda. Dan dalil benar segala mereka itu. Firman Allah Ta'ala, sadaqallahu wa rasuluh. Artinya, telah benar Allah dan Rasulnya. Dan dalil amanah itu, kerana Allah Ta'ala itu menyuruh akan kita dengan mengikut akan mereka itu. Allah suruh kita ikut mereka tak? Suruh. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah Ta'ala suruh kita ikut Nabi. Bila Nabi khianat, Allah suruh ikut. Mana Allah Ta'ala suruh kita ikut orang yang khianat. Jadi hak khianat jadi ibadat pula. Itu menunjukkan mereka itu terpelihara daripada mengajarkan ni tegah. Dan dengan diri dalil amanah itu juga jadi dalil bagi wajib. Yang ketiga bagi mereka itu pula, iaitu yang ketiga tu wajib bagi mereka itu tabligh. Jadi dia tak sebut dah. Maknanya dalil amanah tu dalil tabligh. Baik. Cuma saya nak sebut ni, ada golongan-golongan duk bawa Nabi ni tak wajib. Wajib ni wajib menyampai. Nabi ni wajib menyampai. Tak ada Nabi tak wajib menyampai. Rasul wajib menyampai, Nabi tak wajib menyampai. Dan faham elok ni. Rasul wajib menyampai. Ada golongan menyatakan dosa dan Nabi wajib menyampai. Mana pula tak wajib menyampai pula? Kena faham elok. Semua kitab sebut begitu. Kalau guru kita sebut macam tu, kita minta dalil kat dia. Mana dalil kitab?
Ni kawasan-kawasan ni ada. Itu saya sebut ni. Rasul wajib menyampai. Dia orang kata apa? Nabi wajib menyampai juga. Nama pun Nabi. Tak. Takkan Rasul Nabi tak menyampai? Tak ada ulama kata Nabi tak menyampai. Ceritanya Rasul tu wajib menyampai, Nabi tak wajib menyampai bukan bermakna Nabi tak menyampai. Nabi tak dipertanggungjawabkan menyampai. Kalau mereka tak menyampai tak berdasar. Tapi Rasul kalau tak menyampai berdasar. Buka kitab mana-mana. Buka kitab mana-mana. Dan siapa yang kata macam tu datangkan kitab kat saya. Saya nak tunjuk. Saya nak minta 10 kitab dan saya nak bagi 100 kitab. Ini pun banyak duk jadi. Dia kata mana boleh? Rasul mesti menyampai, Nabi mesti menyampai. Nama pun Nabi, Nabi ni pemberita. Siapa kata Nabi tak menyampai? Kita ulama mengatakan Nabi menyampai, cuma menyampai itu tak wajib. Tak wajib bukan dia tak menyampai. Maknanya tak berdosa kalau dia tak menyampai. Dia tak dipertanggungjawabkan. Rasul wajib menyampai. Dia Nabi ni mana? Dia wazan Nabiyun fa'il. Fa'il ada makna fa'il, ada makna maf'ul. Nabi tu dia mana? Mukhbar. An-naba daripada al-khabar. Al-khabar ada makna mukhbir, ada makna mukhbar. Nabi ni mukhbar. Allah beritahu saja. Dia nak menyampai tak menyampai ikut dia. Tapi Rasul dia mukhbir. Dia mesti memberitahu. Fa'ilun, nabiyun, fa'ilun. Takut dah sorok pun tak kerti kot. Takut dah sorok pun tak kerti. Ni saya nak marah ni. Sampai duk celak kitab-kitab ni. Kitab-kitab semua sebut. Cuma pada Sa'duddin Taftazani, Nabi dengan Rasul sama. Ulama cemuh dia. Kita kena faham. Umira bitablighihi wa lam yu'mar. Lam yu'mar bitablighi tabligh. Lam yu'mar bitabligh amran wajiban. Tak disuruh sebagai suruh wajib. Tapi Rasul umira bitabligh, disuruh dengan menyampai amran wajiban. Adapun Nabi lam yu'mar bitabligh tapi amran wajiban. Tak disuruh dengan suruh yang wajib. Jadi Nabi bebas nak menyampai tak menyampai, tapi sya'nuhum, akhlak mereka, perangai mereka mesti menyampai. Dia tak nama Nabi, mereka mesti menyampai. Tapi kalau tak menyampai tak berdosa. Ni kena faham dia elok-elok. Kalau anda dalam ni tolong ambil kitab. Saya nak tunggu. Tolong datangkan kitab. Jangan ambil perkataan 2-3 orang syekh saja. Datangkan kitab lama, tunjuk mari. Ada pok-pok mengatakan Nabi dan Rasul sama. Kalau sama, kenapa kita sebut Nabi Rasul? Sebut saja Rasul saja. Kenapa kita kata Nabi dan Rasul sama? Kalau Nabi dan Rasul sama, kita kata Rasul saja atau Nabi saja? Tak keluar istilah Nabi dan Rasul. Kalau Rasul dengan Nabi sama, tak keluar nama Nabi dan Rasul. Dia akan keluar nama Rasul saja atau Nabi saja. Dalam kitab memang beza di antara Nabi dengan Rasul. Lepas tu kita mengaji bagi lama. Mengaji bagi lama, bagi betul-betul tamakun ilmu kita. Nak sorak bagi kemah. Lepas tu kita kena cek kita dan kena cek guru kita. Guru kita ni mengaji lama mana? Kita sini kena cek kita ni. Kita nak kata ni. Saya sebut ni bukan saya alim. Saya pertahankan kitab-kitab lama. Saya pertahan kitab lama. Bukan saya buat satu hukum baru. Kalau salah saya, salah kitab ni. Tapi bila kita buat fatwa pelik, mana kitab? Tak, saya tak mau dengar pendapat syekh kamu. Mana kitab? Kalau sebiji kitab tak jadi. Perkataan pelik ni memang banyak. Datangkan 10 biji kitab. Dan kenapa ustaz membeza Nabi dan Rasul? Kalau Nabi dan Rasul sama, tak keluar dalam mulut ustaz Nabi dan Rasul. Dia mesti Nabi saja atau Rasul saja. Betul tak? Logiknya macam mana? Ya. Setiap Rasul mesti Nabi. Sebab takrif Rasul kena datang ke Nabi. Seorang insan yang diutuskan. Tu. Seorang insan yang diutus, yang diwahyu oleh Allah, suruh menyampai dan tak suruh menyampai. Tapi Nabi tak suruh Rasul. Tapi ada pok Nabi dengan Rasul tu sama. Kalau ada tuan-tuan tolong beritahu saya. Dan saya nak jumpa guru tu. Saya nak jumpa, nak bincang, nak bergatar. Saya nak jumpa kalau dia kata begitu. Tak sama. Nabi Rasul tak sama. Bahkan pendapat terpencil. Mana?
Sa'duddin Taftazani, dia kata Nabi dan Rasul sama. Ulama serang dia. Maknanya apa? Ada yang tak kenal. Sa'duddin cakap, nak kenal macam mana? Rasul lain, Nabi lain. Kenapa kita kata sama? Dan saya dah pernah bincang dah dengan Pok ni, dengan Syekh Pok ni. Saya tanya, dia nak jawab tadi. Wa umira bitablighi. Kenapa lam yu'mar bitabligh? Lam yu'mar amran wajiban. Mereka tak disuruh sebagai suruh yang wajib, tapi mereka menyampaikan. Allah Ta'ala suruh menyampaikan, tapi suruh itu bukan wajib. Kenapa anda? Itu kenapa? Nabi-nabi ni pemberita, mesti berita. Siapa kata Nabi menyembunyi? Kita tak kata dia menyembunyi, cuma adakah dia berdosa kalau tak menyampaikan? Itu soalan dia. Itu soalan dia. Kalau ada boleh, mai tunjuk mai kitab, saya nak tengok. Baik. Dan ketiga tabi artinya menyampaikan bani suruh baik. Dan dalil benar segala sesuatu itu firman Allah sadaqallahu rasulih, artinya telah benar Allah dan Rasulnya. Dan dalil amal itu kerana Allah itu menyuruh akan kita dengan mengikut mereka itu Rasul, menunjukkan mereka itu terpelihara daripada mengerjakan yang tegah. Bila Allah Ta'ala suruh kita ikut mereka, mesti menunjukkan mereka ni terselamat daripada mengerjakan yang tegah. Dan dengan diri dalil amanah itu, ini jadi dalil juga bagi wajib yang ketiga bagi mereka itu pula, iaitu wajib bagi mereka itu tabligh. Dalil amanah, dalil tabligh, dalil amanah. Habis. Dan yang harus pada hak mereka itu Rasul satu jua, iaitu perangai tubuh manusia, bukan perangi. Tadi suruh perang pula. Perangai tubuh manusia, apa mana? Mereka bersifat dengan sifat kemanusiaan yang tiada membawa kepada kekurangan pada martabat mereka itu, seperti sakit dan makan dan minum dan tidur dan lainnya. Ini sifat manusia. Cuma sifat manusia Nabi ini, apa yang manusia bersifat, mereka bersifat juga. Cuma sifat itu tak membawa kepada kekurangan dan menyebabkan manusia liar daripada mereka. Kalau sifat itu membawa kepada kekurangan martabat mereka, macam mereka melepak di pasar-pasar, bersembang ha, itu membawa kekurangan martabat. Ataupun yang tidak membawa kepada munafir, tanfirunah, manusia liar dan meluat dan benci daripada dekat kepada mereka. Mana? Penyakit-penyakit yang akhlak yang tak elok dan penyakit-penyakit yang merebak, yang berpenyakit, itu tidak ada dekat Nabi-Nabi. Tapi kalau sekadar patah tangan tak ada masalah. Tapi bila ada penyakit yang menghilangkan hikmat mereka berdakwah. Sebab apa? Hikmat berdakwah ialah dekat pada manusia. Bila mereka ada penyakit yang berjangkit, manusia tak akan dekat dengan mereka dan mereka tak akan dekat dengan manusia. Jadi ini luput hikmat tabligh. Maka tak boleh ada dekat Nabi sakit-sakit yang macam tu. Sehingga sakit busuk ketiak. Busuk ketiak tak sakit, tapi penyakit yang tak sakit. Busuk ketiak penyakit kan? Tak sakit, tapi kita panggil penyakit. Saya pun tak pasti nak cakap, busuk ketiak ni penyakit kan? Kencing manis bukan penyakit. Kencing manis sedap ni, ya. Bila main masa sakit jantung, itu dia. Dia sakit ni macam kita ambil pisau tetap tu sakit. Penyakit yang sakit tu memang penyakit. Tapi kalau mulut busuk penyakit juga. Tapi sakit kan? Tak sakit. Kurat bukan sakit, sedap ke dah. Garu sedap ke. Mata duduk macam tu. Tapi tak boleh. Sebab apa? Berpenyakit. Mulut busuk tak boleh. Sebab apa? Orang takkan dekat dengan Nabi. Tanfir, munafir. Manusia liar daripada mendekati mereka, dan mereka pun malu nak mendekati manusia. Faham? Ini. Kenapa Nabi bersifat dengan sifat manusia? Kalau mereka bersifat dengan malaikat, manusia tak akan ikut mereka. Sebab tidak ada teladan. Malaikat tak kahwin. Sebab apa? Tak ada nafsu. Macam mana kita nak kahwin sedangkan malaikat tak kahwin? Malaikat suruh puasa, sedangkan malaikat sentiasa malaikat ni tak kenyang dan tak lapar. Dia tak kenyang dan tak lapar. Dia tak perlu makan. Bila dia suruh puasa, siapa nak ikut? Tidak ada teladan yang baik. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi tu ikutan yang baik. Sebab apa? Dia suruh kita puasa, dia memang lapar. Dia suruh kita tidur, dia memang mengantuk. Dia suruh kita ibadat, dia memang orang yang bangun ibadat. Itu. Ketahui ilmu bahasanya makna ketuhanan itu, dari makna yang pertama kaya Tuhan. Makna ketuhanan daripada makna yang pertama, makna ketuhanan ada dua. Makna pertama kaya Tuhan daripada tiap-tiap barang yang lain. Keduanya berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lain. Tiap-tiap barang yang lain itu kepadanya Allah. Okey, di sini saya nak laju sebab
Sifat-sifat ni tuan-tuan boleh tengok kembali, semak kembali. Okey. Saya nak laju sini. Maka masuk di dalamnya itu, adapun kaya Tuhan daripada tiap-tiap barang yang lain itu, maka masuk dalamnya itu wajib wujud dan qidam dan baqa dan mukhalafatul lil hawadith dan qiyam nafsi dan sama' dan basar dan kalam dan sami'an dan basiran mutakaliman. Itu sifat maknawiah tu. Dan sami'an dan basiran dan mutakaliman. Maka satu daripadanya sifat nafsiah dan 4 sifat salbiah dan 3 sifat ma'ani dan 3 sifat maknawiah. Maka jadi sebelah yang wajib dan lawannya pula sebelah pula yang mustahil. Maka jadi 20. Itu. Dan ambil daripada kaya itu pula 2 pula. Pertama, tiada mengambil faedah Allah Ta'ala itu pada segala perbuatannya. Dia tidak ambil faedah daripada segala perbuatan. Tuhan buat sesuatu, dia tidak ambil manfaat ataupun bukan ada kepentingan untuk kembali kepada dirinya. Itu makna tidak ada faedah. Bukan dia buat tak ada faedah, semua ada faedah. Cuma dia buat tu bukan untuk kembali faedah kepada dirinya. Maknanya Tuhan buat sesuatu tidak ada kepentingan. Bila dia buat sesuatu ada kepentingan, maknanya dia bergantung dengan suatu kepentingan tadi. Maka pada ketika itu, ketika dia bergantung dengan kepentingan, dia bukan Tuhan. Tuhan dia mesti istighnah. Apa makna? Kaya, bebas dan lepas. Dan dia mesti ada iftikar. Mana iftikar? Yang lain semua bahajat dekat dia, dia tak bahajat pada yang lain. Itu. Pertama, tiada mengambil faedah Allah Ta'ala itu pada segala perbuatannya dan hukumnya. Dan keduanya, tiada wajib ia berbuat mungkin atau meninggalkan mungkin. Dia buat apa mungkin, tak wajib. Dia bebas. Kalau dia wajib buat, maka dia kena paksa. Bila dia kena paksa, maknanya dia tak bebas. Bila dia tak bebas, dia bukan Tuhan. Tuhan dia mesti bebas, lepas. Dan yang lain bergantung dengan dia. Itu makna istighnah dan iftikar. Yang ni tuan-tuan balik cari sendiri. Memang macam tu lah. Saya tak mau nak bilang-bilang lah. Macam sebab cara himpun ni macam-macam ulama'. Macam-macam cara ulama' himpun. Syekh ni dihimpun cara lain sikit. Tapi tuan-tuan boleh tengok balik. Dan lawannya daripada 2 itu 20 jadi 4. Maka himpunkan olehmu dengan 22 yang dahulu itu, hak wajib dan mustahil itu, maka jadilah perhimpunannya 26 akidah. Setengahnya wajib iaitu 12 dan setengahnya mustahil 12 dan harus 1 dan lawannya 1. Okey, itu istighnah. Itu cara kira dia. Kalau ulama lain dikira mudah ya. Kan? Sifat istighnah sebelah, iftikar 8, 20. Dikira macam tu. Maka jadilah perhimpunan 26 akidah. Setengahnya wajib iaitu 12 dan mustahil 12 dan mustahilnya 12 dan 1 harus dan lawannya 1. Dan adapun berkehendak tiap-tiap barang yang lain kepadanya Allah, ini dia panggil iftikar. Maka masuk di dalamnya itu wajib bagi Allah itu bersifat dengan hayat dan ilmu dan kudrat dan iradat dan hayyun ni sifat maknawiah dan alimun dan qadirun dan muridun dan 1 tertinggal dan wahdaniyat. 4 sifat ma'ani dan 4 sifat maknawiah. Kira baliklah. Tak kasi nak kira pula. Dan 1 sifat salbiah. Maka jadi 9 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala dan yang mustahil dan mustahilnya itu 9 pula. Dah wajib 9, mustahil 9 lah. Iaitu 9 tu lawan daripada yang wajib itu, maka jadi 18 dan diambil daripada berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lain kepadanya Allah itu 2 pula. Pertama, baharu alam dengan sekaliannya, dan kedua, tiada memberi bekas, tiada memberi kesan segala kainat makhluk itu dengan zatnya Allah. Dan lawannya pula 2 pula jadilah 4 dan dihimpunkan dengan 18 dahulu itu jadi 22 yang masuk dalam makna yang kedua, iaitu dia panggil iftikar, berkehendak tiap-tiap barang yang lain itu kepadanya Allah. Kemudian dihimpunkan yang masuk dalam makna yang pertama itu mana? 26. Makna yang pertama itu 6 lekor. Apa 6 lekor? 26. Kan tadi 26, 6 lekor 26. Dan dalam makna yang kedua itu 2 lekor. Sudah. Ni 6 lekor 26. Tadi kan disebut 26. Okey.
Istirna 26, dan dalam makna yang kedua itu dua lekor. Apa dua lekor? Bukan keropok lekor. Ni tengah hari ni suruh keropok lekor panas sedap juga, kena air tebu. Dah, lekor ni kan kita sebut lekor 7 lekor malam, 7 lekor. Dia lekor ni bilangan antara 20 dan 30. Bilangan antara 20 dengan 30 dia panggil lekor. Lepas tu malam dia 7, dia panggil 7 lekor. Dia tak panggil 27 lekor. Malam 7 lekor. Apa 7 lekor? 27. Dia 20 ke 30 dia panggil lekor. Jadi dia sebut selekor 21. Bila sebut satu lekor 21, 7 lekor 27. Faham tak? Selekor 21, 2 lekor 22, 3 lekor 33, 7 lekor 27. Jadi 21 sampai 9 dia panggil lekor. 20 sampai 30 dia panggil lekor. Lekor dia panggil. Sebab tu malam 27 dia panggil malam 7 lekor. 1 lekor 21, 2 lekor 22, 7 lekor 27. Tu 7 lekor. Dia ada lagi laksa. 1 laksa, 2 laksa. Seketi. Itu dalam kitab bilangan Nabi, seketi 2 laksa 4,000. Bukan sekati 2 laksa. Bukan laksa 2 kati. Seketi itu 100,000. 1 laksa 10,000. Seketi 2 laksa 4,124,000. Seketi itu 1,000. 1 laksa 10,000. Bila 2 laksa 20,000. Seketi 2 laksa 4,124,000. Itu bilangan Rasul. Seketi 2 laksa 4,000. Itu dalam kitab. Ini lekor. Lekor 20 sampai 30. Jadi kalau dibilang tadi ni istirna dia kata 6 lekor 26. Dan dalam makna yang kedua itu iftikar 2 lekor mana? 22 jumlahnya. Jadi perhimpunan jumlah yang tersebut 48 akidah. 48 lah. 26 campur 22 yang masuk pada kata kita la ilaha illallah. Inilah mana? Perhimpunan 48 akidah tu dinamakan pertambatan iman kita kepada Allah. Hak ni tuan-tuan baca sini dan saya tak penting benda tu. Sebab cara bilang ni dia lain-lain. Kita lain bilang macam lain. Ada bilang sampai 80 lebih pada. Sebab apa? Dia campur idrak. Bila idrak dia kena campur kaum mudrikan. Bila sebut tambah makni kena tambah maknawiyah. Bila tambah makni kena buat lawan. Idrak kena ada lawan dia. Maknawiyah pula kena ada lawan dia pula. Jadi 4 dah. Lepas tu tak kira lagi sifat takwin. Takwin apa dia? Takwin sifat makni, kudrat, iradat, ilmu, hayat sama pasal kalam 7 tambah takwin jadi 8. Jadi kalau makni 8, maknawiyah kena 8. Lawan makni tu 8, lawan kena 8 juga. Kalau kita bubuh sekali dengan dua-dua, mana kudrat, iradat, ilmu, hayat sama pasal kalam, takwin, idrak. Jadi 9. Jadi maknawiyah pun 9 dan lawan pun 9. Itu yang jadi sampai 80 lebih. Itu saya tak mau bilang yang ni. Cuma ingat petua tu, lekor tu. Saya tak mau bilang sangat ni tu. Habis. Dan adapun Muhammad Rasulullah itu, maka masuk dalam itu wajib bagi Rasul itu 3 perkara. Yang pertama sidik, artinya benar segala Rasul itu. Kedua amanah, artinya kepercayaan mereka itu. Ketiga tabligh, jaga tu tabligh buhya, artinya menyampaikan oleh mereka itu akan barang yang disuruh akan mereka itu Rasul dengan menyampaikan kepada segala umat. Dan musai atas mereka itu 3 pula, iaitu lawan segala yang wajib itu, iaitu dusta dan khianat dan menyembunyi. Nanti orang tanya, mana patonah ustaz? Patonah tak boleh sebut. Patonah tu dia masuklah dalam part tu dengan jalan lazim.
Ada saya sampai ada ustaz telefon. Ustaz mana dalam kitab ni sebut 3, sidik, tabligh, amanah, patonah tak ada. Kitab lain sebut sidik, tabligh, amanah, patonah. Kitab ni sidik, tabligh, amanah, patonah tak ada. Patonah tu dia masuk dengan jalan luzum. Apa makna? Bila Nabi ni dia benar, bila dia amanah, bila dia menyampai mesti dia patonah. Cerdik dia mesti cerdik. Hak bodoh ni hak menyembunyi, hak jenis tak boleh nak menyampai, itu hak bodoh. Jadi kalau sebut 4 dipanggil sebut dengan jalan sara', dengan ala sabili tasrih. Kalau sebut 3 patonah masuk ala sabili al-luzum, dengan jalan luzum, lazim, mestilah. Patonah tu tak payah sebut. Nampak tak? Faham itu? Sampai ada ustaz, salah ke kitab ni ustaz? Jangan mudah nak kata salah. Hak duk mengajar tu telefon, salah ke ustaz? Kitab ni sebut 3 je ni. Nanti dulu kata ada kitab sebut 4, ada sebut 3. Patonah tu tak payah sebut, tak apa. Dia masuk dah. Dia masuk dalam sidik, tabligh, amanah. Ada semua ulama tak, dia tak puas hati, dia nak sebut juga patonah tu. Jadi 4. Hak ni sebut dengan jalan tasrih, yang ni sebut dengan jalan luzum. Dia bagi. Dan harus satu, iaitu aurat basyarah. Ni semua kita dah lalulah, yang tidak membawa kepada kekurangan pada martabat mereka Rasul yang tinggi, dan lawannya satu, mana tak bersifat dengan sifat manusia. Maka jumlahnya jadi 8, dan masuk rukun iman 4 pula, iaitu percaya akan segala malaikat, dan percaya akan segala Rasulullah, dan percaya akan segala kitab yang diturun di langit, dan percaya akan hari kiamat. Dan lawannya itu, lawan percaya itu 4 pula, iaitu tiada percaya akan sekalian itu, tak percaya akan ada Rasul, tak percaya akan ada kitab, tak percaya akan ada hari kiamat. Itu lawan dia pula. Maka jadi 16 yang terkandung dalam Muhammad Rasulullah. Itu kiraan dia. Saya tak mahu peduli sangatnya ni. Kita mudah-mudah kita kira hak mudah-mudah ya 20 sifat tadi. Maka dihimpunkan segala aqid yang masuk dalam la ilallah itu, dalam maksud itu, maka jadi perhimpunannya 64 akidah. Inilah 64 ni dinamakan simpulan iman. Dia menyimpul iman kita takkan syak dan ragu lagi kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di atas kiraan, di atas kiraan Syekh. Jadi 64. Ada yang sampai 80. Ada kitab lain dikira 50 saja sudah. 50 saja. Tak kira banyak, tak kira banyak. 50 sudah. Jadinya di la ilaha illallah 20 yang wajib, 20 mustahil, 1 yang haruf, 41. Di Muhammad Rasulullah 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang haruf, jadi 9. 41 campur 9 jadi 50. Saya suka pegang hatu senang. Itu Imam Sanusi. Pegang tu. Dia duk kira macam-macam ni, duk campur yang lain. Tu tak boleh lagi takwin dan idrak. Dia akan lagi 80, dia akan jadi 80. Sebab tu sini saya laju, maafkan. Cuma dekat Tuhan ni dia ada berupa ketuhanan. Dia ada sifat istighna. Nak nama Tuhan ni dia mesti ada dua sifat yang sama. Kalau siapa ada sifat ni, dia boleh mengaku dia Tuhan. Tapi memang tak ada. Al-istighna, al-iftiqar. Dia bukan apa-apa, kepejamatan ikut-ikut. Istighna dah wujud. Tidak bahwa mukhalafah yang wahdaniyat dan wahdaniyat di sini. Kemudian kudrat iradah. Ilmu. Tak. Wujud bidang pokok yang mesti sama kesetaraan. Sama kesetaraan.
lain tu tuan-tuan siap tengok. Dia ikut mana? Qaulun sami'an basiran mutakaliman. 2 4 6 2 4 6 8 sebelah. Di sebelah. Ini qaulun sami'an qaulun basiran qaulun mutakaliman. Yang lain ni semua duduk sini. Di mana nak kira? Tak ada. Wujud kita apa menjadi macam ni. Sama pasal kalah. Jadi apa mana? Tak ada di sini. Wahdanya ayat tak ada nasib sifat yang lain. Kudrat ibadat ini duduk kat sini. Cuma saya nak cerita ni jadi panjang. Kenapa sifat-sifat ni hidup di istilah? Cuma nak cerita secara umum. Dia bukan ulama ikut suka nak letak. Ulama ikut suka nak letak. Inilah Allah. Inilah Allah. Dia nak la ilaha illallah. Dia jadi macam ni. Nak beli dia nak jaga masa dia nak buat cepat. Inilah Allah. Jadi ini dua belah. Ini 39. Sifat surat ini. Inilah Allah. Muhammad Rasulullah. Sini pula ada 4. Ada 4. Dan satu yang bagus. Jadi 9. Mustahil tak kira orang. Mustahil dia pakai masuk. Yang jalan hukum. Cuma nak cerita. Ulama bukan suka nak letak. Kenapa wujud dalam istilah? Wujud Allah wujud yang berarti. Wujud Allah ni tidak siapa yang buat. Jadi dia tak ada siapa, jadi dia kaya. Tidak ada mana. Ada dia tidak ada mula. Tidak ada mula. Tak ada siapa yang cipta. Dia tak ada siapa cipta, dia kaya. Ini. Kaya ni lepas dan bebas. Bila bapak itu, bila dia ni hidup dia kekal. Tak ada siapa yang boleh matikan dia. Jadi tak ada siapa yang matikan dia. Jadi dia kaya. Dia bebas. Jadi bapak. Jadi semua ada mana sama. Baik. Kenapa sama pasal kalam ni? Bila istilah. Bila Tuhan kekal. Jadi dia perlu kepada orang yang mengubati dia. Bila dia perlu, dia tidak kaya. Begitu tak kalam, pasal kalam. Ada pun sifat-sifat yang lain istighfar. Bila Tuhan ada kudrat, dia boleh cipta yang lain. Dan yang lain tak ada cipta dia. Maka yang lain perlu kepada dia. Jadi yang lain perlu kepada kudrat dan iradat dan ilmu akli hayat Allah. Begitu sifat-sifat yang lain. Itu secara cepat-cepat lah. Jadi nak beritahu kata ulama bukan mudah-mudah nak bagi-bagikan. Kan? Jadi apapun sifat istilah ni dia tak lari daripada 50. Yang sana dia tak lari daripada 50. Sifat 20 tak lari daripada 20 sifat. Mesti ada 20 sifat tu dekat situ. Cuma kata bila 20 yang wajib, 20 yang mustahil, kan nak sebut dengan jelas 20 yang wajib, 20 yang mustahil. Satu yang harus, 4 yang wajib, 4 yang mustahil, satu yang harus. 21 campur 9, 50. Ini salah satu bilangan lah. Tapi jangan kita kata duk bilang apa sebab tu, benda tu ada penting. Kalau yang kata tu, kalau ada, kita sedap nak tanya dia. Kenapa duk bilang-bilang, duk himpun-himpun? Penting benda tu. Benda ni duk di la ilaha illallah, yang lain duk di Muhammad Rasulullah. Bahkan kata ulama, semua duduk yang duduk di Allah semua duduk di Muhammad Rasulullah. Itu dalam Faridah kata, la ilaha illallah seumpama setitik air di laut dan Muhammad Rasulullah seumpama air lautan yang luas. Jadi ada orang faham ulama ni menghina Allah Taala, menghina la ilaha illallah. Bukan. Kita tahu la ilaha illallah daripada mana? Kita tahu la ilaha illallah daripada Muhammad Rasulullah. Kita tahu Allah itu Tuhan daripada siapa? Muhammad Rasulullah. Kita tahu rukun iman daripada siapa? Daripada Muhammad Rasulullah. Kita tahu rukun Islam daripada Muhammad Rasulullah. Semua daripada Muhammad Rasulullah. Betul Muhammad Rasulullah seumpama air lautan yang luas dan la ilaha illallah seumpama setitik air daripada Muhammad Rasulullah. Tu Salasi ada sebut dalam ni. Mereka ulang dalam video berkata tu menghina la ilaha illallah, menghina Allah. Ini masalah kerah. Kita tahu Allah tu Tuhan kita daripada siapa? Muhammad Rasulullah. Muhammad beritahu ulama, beritahu sampai kepada kita. Kita tahu sembahyang wajib daripada mana? Daripada Muhammad Rasulullah. Tapi dalam Faridah sebut Muhammad Rasulullah seumpama air lautan yang luas dan la ilaha illallah seumpama setitik daripada air laut itu.
Kita tak faham kalam ulama, kita nak cemuh. Memang kita tahu la ilaha illallah daripada Muhammad Rasulullah. Bila disebut macam tu, baru dia faham. Tapi dia hentam dulu. Okey. Dan harus satu, iaitu Arab Basyariah, yang tidak membawa kepada kekurangan pada martabat mereka itu yang tinggi, dan lawannya juga satu, maka jumlahnya jadi 8. Dan masuk rukun iman itu 4 pula, itu percaya akan segala malaikat, dan percaya akan segala rasul, dan percaya akan segala kitab yang diturun di langit, dan percaya akan hari kiamat. Dan 8 itu 4 pula, dan lawannya pula 4 pula, iaitu tiada percaya akan segalanya tersebut itu. Maka jadi 8 pula, dan dihimpunkan dengan 80 dengan 8 dahulu itu, maka jadi 16 yang terkandung dalam Muhammad Rasulullah. Jadi 16 itu payah. Maka dihimpunkan segala apik yang masuk dalam la ilaha illallah itu dan Muhammad Rasulullah itu, maka jadilah perhimpunan 64 akidah. Ini yang dinamakan simpulan iman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara bilangan dia. Tuan-tuan nak campur. Ada yang 80 lebih pun ada. Ada yang 50. Saya suka ambil 50 saja, tak mau campur yang lain. Yang lain tu masuk dengan jalan lazim, dengan dilalah iltizam, atau dengan dilalatul luzum. Tak payah banyak-banyak, tak ada orang pening. Dan demikian lagi wajib atas kita yang mukallaf mengetahui akan bangsa keturunan Nabi kita dan tempat jadinya. Tempat jadi, tempat lahir. Sebab tu hari jadi, hari lahir, hari jadi. Maka nama Nabi itu, nama Nabi kita itu Muhammad anak Abdullah, dan Abdullah itu anak Abdul Muttalib, dan Abu Talib anak Hashim, dan Hashim itu anak Abdul Manaf, dan nama ibunya itu Siti Aminah anak Wahab. Dan bangsa Nabi kita itu bangsa Arab lagi Quraisy, dan tempat jadinya dalam negeri Mekah, tempat lahir, dan bangkit jadi rasul pun di dalam negeri Mekah juga, tatkala umurnya 40 tahun. Dan kemudian daripada bangkit itu duduk dalam Mekah 13 tahun, lalu berpindah ia ke Madinah dan duduk dalam Madinah 10 tahun. Lalu wafatnya dah 40 tahun jadi rasul, 13 tahun duduk di Mekah jadi 53. Kemudian pergi ke Madinah meninggal 53 tahun. Lalu wafat dalam negeri Madinah, dan kubur yang maha mulia pun di dalam negeri Madinah. Sangat masyhur tempatnya, siapa tak kenal tak tahulah. Dia ni bukan manusia, diziarah oleh orang yang pergi kepadanya, kepada kubur Madinah tu, harap kita akan syafaatnya, syafaat Nabi, amin, kepada kita dan kepada ibu bapa kita dan sekalian kekasih kita sekaliannya, amin. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah a'lamu wa a'taqidu biqalbi wa ubayyinu li ghairi alla ma'budu bihaqqin fil wujud illallah wa annahu al-ghaniyyu an kulli ma siwahu al-muftakiru ilaihi kullu ma adahu al-muttasifu bi kulli kamalin al-munazzahu an kulli naqsin wa ma khatara bil bali lam yattakhis sahibatan wala waladan wala yumasilu bi zatihi wa sifatihi wa af'alihi ahadan. Tak perlu ulang lain lalu. Artinya, okey, saya ulang lain, saya laju. A'lamu wa a'taqidu biqalbi wa ubayyinu li ghairi alla ma'budu bihaqqin fil wujud illallah wa annahu al-ghaniyyu an kulli ma siwahu al-muftakiru ilaihi kullu ma adahu al-muttasifu bi kulli kamalin al-munazzahu an kulli naqsin wa ma khatara bil bal lam yattakhis sahibatan wala waladan wala yumasilu bi dzatihi wa sifatihi wa af'ali ahadan. Artinya, dan bermula makna asyhadu alla ilaha illallah itu aku ketahui dan aku iktikad dengan hatiku, dan aku menyatakan ubayyinu bagi yang lain daripada aku isytiharkan akan bahwasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar pada wujud melainkan Allah, dan bahwasanya ia Allah Tuhan yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya, lagi yang berkehendak kepadanya Allah oleh tiap-tiap barang yang lainnya, lagi yang bersifat dengan segala sifat kamalat, sifat kesempurnaan, lagi yang maha suci daripada tiap-tiap sifat kekurangan. Dan barang yang terlintas, apa yang terlintas di dalam hati manusia tiada mengambil. Apa yang terlintas, Tuhan maha suci. Apa maha suci? Apa yang terlintas dalam hati itu bukan Tuhan. Kata Sayyidina Abu Bakar, kullu ma khatara bi barika fallahu bi khilafi. Apa yang terlintas dalam hati kau, maka Allah bukan macam tu. Kalau kita terlintas Tuhan ni macam ni kah? Bukan.
Itu ciptaan hati. Hati dicipta oleh Allah. Macam mana hati nak mencipta Allah sedangkan dia dicipta oleh Allah? Kullu ma khatara bi balika Allah bi khilafi. Apa yang terlintas dalam hati kau dan terbayang, maka Allah bukan macam tu. Itu kaedah perang tu. Kadang-kadang duk tengah fikir syaitan kacau juga. Oh, tu Tuhan. Apa yang dicipta oleh hati bukan. Sebab apa? Hati tu dicipta oleh Allah. Macam mana dia nak cipta Allah? Senangnya kaedah saya. Okey. Tiada mengambil ia akan taulan. Dia bukan ada rakan. Dia bukan ada teman. Tuhan tak ada teman. Itu makna taulan. Dan tiada anak. Dan tiada menyamai ia pada zatnya. Dan segala sifatnya dan af'alnya akan seseorang. Perbuatannya tak sama dengan perbuatan orang. Sifatnya tak sama dengan sifat orang. Dan zatnya tak sama dengan zat orang. Dia la ilaha illallah ni. Saya nak beri sikit buah. La ilaha illallah dia ada ulama kata la ma'budah bihaqqin illallah. Tiada Tuhan Allah, tiada Tuhan yang disembah. La ilaha ma'budun. Tiada Tuhan yang disembah yang disembah melainkan Allah. Illallah. Ini maqam syariat. Dia bila kita sebut dari Allah ni, dia ada macam-macam. Sebab tu kalau dulu orang tua zikir la ilaha illallah, la maksud bihaqqin illallah, disebut tu la ilaha illallah, la ma'bud. Tak masuk apa-apa, bukan maqam kita. Ini maqam syariat. Dalam maqam tarikat, la ilallah tu maknanya apa? La maksud wala matlub bihaqqin illallah. Bila orang syariat dan Allah mana la maksud bihaqqin illallah, tidak disembah melainkan Allah, tidak disembah. Tapi kalau orang tarikat, la Allah tu bukan la maksud la maksud tidak ini kena melainkan Allah, tidak ini ikut melainkan Allah, tidak ini kena melainkan Allah. Maksudnya orang hakikat. Ini hakikat. Ini orang tua kadang dia baca tiga ni. La ilaha illallah, la maksud bihaqqin illallah, la ilaha illallah, la maksud bihaqqin illallah, la ilaha maksud la ilaha illallah. Baru dia sikit. Kalau orang hakikat apa? La mawjud, tidak ada yang ada. Bihaqqin dengan sebenar illallah, melainkan Allah. Ini dia dah tenggelam. Dia tak pandang apa yang ada. Yang dia pandang semua asal Allah. Dengar semua, hanya yang ada Allah. Tapi ini bahaya makom ni. Nanti orang kata sesat. Ini makom. Orang pengen makom, dia pengen perasaan. Dia dah hilang banyak. Ini makom orang pula. Aina matuwalu basama wajullah. Di balik kembali situ Tuhan. Ayat Quran ni. Kenapa ada sesat ni? Bahawa ma'akum aina makuntum. Allah bersama kamu di bulan Ramadan. La mawjud bihaqqin illallah. Kemudian la ilallah. Kita nak tutup ni ada masa tu yang saya bagi. Ada masa sikit lagi. Kalau ada lagi kita nak bagi ni, kita alih lah. La ilaha illallah. Dia ada tiga orang. Dia ada makna, ada maksudnya al-ma'bud, al-musta'in, an kulli ma siwa, yang terkaya dari titik yang lain. La ilallah artinya tiada Tuhan ke Allah. Maknanya, makna tu lain. Makna tu maksudnya kan tiada Tuhan ke Allah kan? Yang terkaya daripada titik yang lain. Al-mustaqiru ilaihi kullu ma'ada, yang perlu, yang berhajat kepadanya
Boleh tiap-tiap barang yang lain. Masih boleh ditakannya. Ini dipanggil makna mutabaqah. Makna mutabaqah. Tak arti Arab pun hafal. Ni sebut kena kopi lari silap tak kuat ini dah. Silap ni rupanya ustaz dah. Rupanya ustaz ni. Sebut ni. Dia dapat mana? Satu lagi al-ma'bud bihaqqin, yang disembah dengan sebenar. Satu lagi wajibul wujud, wajib ada. Dua ni dia panggil makna iltizam. Makna iltizam. Al-musta'ni an kulli ma siwa, al-mustaqim ilaihi kullu ma ada, kullu ma siwa. Ini makna mutawaqaf. Dia sebut dari Allah, maknanya dua ni. Kemudian bila sebut selain dua ni, dia akan melazimi dua ni. Mana? Al-ma'bud bihaqqin dan wajib. Tuhan ini ni la ilaha illallah, artinya tiada Tuhan kecuali Allah. Maknanya apa? Allah tu. Allah tu makna. Makna tu dijemaskan dengan empat ini. Al-musta'ni an kulli ma siwa, al-mustaqim ilaihi kullu ma ada, al-ma'bud yang disembah dengan sebenar, wajib ada. Dia macam kita sebut Baqarah bahasa Arab, artinya lembu. Maknanya apa? Hari lipat dia makan. Itu makna. Macam kita insan, basyarul. Insan artinya insan, manusia. Maknanya apa? Kita ni maknanya. La ilaha illallah artinya tiada Tuhan melainkan Allah. Maknanya apa? Allah dah. Sebab tu 50 ayat masuk di Allah, masuk di maknanya. Mana? Masuk di Allah. Bukan masuk di Allah. Jadi dalam Al-Quran kata makna la ilaha Allah Ta'ala semua Tuhan. Masuk di Allah. Tapi makna tu bila diterjemahkan, dinamakan, dia akan jadi macam mustaqim itu makna Tuhan. Jadi orang sebut apakah makna Tuhan? Makna Tuhan ialah al-mustaghni an kulli ma siwa, Tuhan terkaya daripada yang lain, al-muftaqiru ila kulli ma ada, dan yang lain berhajat kepadanya. Dua makna. Yang ketiga al-ma'bud bihaqqin, yang disembah dengan sebenar. Yang keempat ialah wajibul wujud, wajib dan mesti ada. Hurai ni kat kedai kopi lari berselerak. Orang lari berselerak. Kalau tak lari pun dia belanja. Dia ni ustaz rupanya. Padahal dia hafal tu. Nah ni. La ilallah syariat la mawjud, tariqat la maksud, hakikat la mawjud. Sebab ni nak habis dah. Nak habis kita lenggok-lenggok sikit. Ni corona ni habis awal tak apa. Mereka maklum tadi kat UKM tak jadi. Sebab arahan semua program di UKM tak jadi. Di masjid UKM. Pak corona ni lah. Suap keliling. Nanti tunggu tarikh lain. Tangguh. Saya pun alhamdulillah, sekarang tak ada alhamdulillah. Bukan duk rajin. Nak datang Pulau Pinang pun bukan dekat. Habis itu faham tak ni ya? Tulis dulu tak apa. Kadang-kadang nanti balik baru faham. Wa makna asyhadu, tu saya kata apa? La ilaha illallah, zat Allah saja. Makna la ilaha Allah. Makna Muhammad Rasulullah, tubuh Muhammad tu. Dia jawab senang. La ilaha illallah, zat Allah. Itu maknanya. Makna Muhammad Rasulullah, tubuh Muhammad. Muhammad anak Allah. Kalau dalam ayat kita Arab dia kata ishtari baqarah, belilah lembu. Bukan kita nak beli lam mim bawah. Kita nak beli mana? Tu ada makan rumput lah. Itu makna baqarah.
Arti Baqarah lembu. Maknanya apa? Nuh kaki 4 warna merah tu. Itu makna. La ilaha illallah artinya tiada Tuhan melainkan Allah. Maknanya apa? Allah tu. Sebab tu dalam kitab dia kata, bila kita berzikir, kita kena ingat makna la ilaha illallah. Bukan ingat makna Allah, kita ingat tiada Tuhan melainkan Allah. Itu terjemahan. Kalau ingat la Allah tu tiada Tuhan melainkan Allah, orang Arab kena datang Malaysia, kena main belajar makna. Tak pasal pula Arab kena datang Malaysia. Kenapa Arab kat datang nak belajar makna la ilaha illallah? Tak pasal pula. Makna Allah tu Allah. Jadi bila kita berzikir, kita ingat dekat Allah. La ilaha illallah. Ingat kat Allah. Bukan la ilaha tu tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Penat zikir macam tu. Saya pun zikir macam tu dulu. Tok tak habaq kita tak tanya. Penat. Tok kata apa? Bila kita zikir, kita ingat makna la Allah. Oh, kita pun la ilaha tiada Tuhan melainkan Allah. La ilaha tiada Tuhan melainkan Allah. Kenapa nak kata tiada Tuhan? Kalau Arab zikir nak kata macam mana? Tak Arab nak kata tiada Tuhan melainkan Allah. Dia kena datang Malaysia. Tak pasal pula. Dah, makna Allah tu Allah. Bila kita berzikir, ingat makna Allah, kita ingat dekat Allah. Faham tak? Ingat dekat Allah. Oh, bila belajar kat tu yang betul-betul tahqiq, oh, senang zikir la ilaha illallah. Tidak. La ilaha. Dalam hati dia Tuhan mereka. Dah ustaz kata kena ingat makna. Pergi tanya makna apa? Makna terjemah. Siap kena buruk pula dengan anak murid. Dia muak anak murid pula. Kesian kan anak murid. Tanya tu siang, tanya tu hak alim. Ingat makna Allah tu. Ingat ke Tuhan lah. Dia kata senang. Ingat ke Tuhan. Itu makna la ilaha. Makna la Allah Allah. Makna Muhammad Rasulullah. Tubuh Muhammad anak Abdullah tu lah. Kalau kita mengaji Syama'il, kita ingat Muhammad Rasulullah tu. Kita ingat di situ. Bila sebut Muhammad Rasulullah, kita ingat di Syama'il tu. Bila sebut la ilaha, kita ingat di sifat 20. Ingat Tuhan. Itu ingat makna la Allah. Sebab tu bila kita mengaji ilmu tauhid, dia akan gulung 50 akidah ni duduk di la ilaha. Bukan duduk di lapas, duduk di makna. Apa pun duduk makna. 21 duduk di Allah, 9 duduk 41 duduk di Allah, 9 duduk di Muhammad Rasulullah. Selesai. Bila sebut Allah, penuh akidah tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Baru sedap. Baik. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah a'lamu wa a'taqidu biqalbi wa ubayyinu li ghairi anna sayyidana Muhammad ibn Abdillahi abduhu wa rasuluhu ila kaffatil khalqi sadiqun fi kulli ma akhbara bihi yajibu ala kaffatil khalqi bukhar tasdiquhu wa mutaba'atuhu wa yahrumu alaihim takzibuhu wa mukhalafatuhu faman kazzabahu fahuwa zalimun kafirun wa man khalafahu fahuwa asin hadir khasirun. Jaga tu, khasirun bukan khasat sin, khasirun. Waffaqana Allah likamali mutaba'atihi wa razaqana kamalat tamassuki bi sunnatihi wa ja'alana Allah mimman yuhyi ahkama syari'atihi wa tawaffana ala millatihi wahsyurna fi zumratihi wa walidina wa auladina wa ikhwanina wahsyurna fi zumratihi wa walidaina wa walidina wa auladana, macam itu, wa ikhwanana wa ahibbabana wa ahbabana, ahbab wa ahbabana wa jami'al muslimin, amin. Kita pakai kata amin, amin di doa tu. Artinya, dan bermula makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu aku ketahui dan aku iktikad dengan hatiku, dan aku menyatakan bagi yang lain daripada aku akan bahwasanya penghulu kami, Nabi penghulu kita Nabi Muhammad anak Abdullah itu hambanya,
dan suruhnya kepada sekalian makhluk, lagi benar ia Nabi pada tiap-tiap barang yang mengkhabar ia, yang memberitahu ia Muhammad dengan barang itu. Wajib atas sekalian makhluk membenari, mempercayai akan Muhammad dan mengikut akan Muhammad, dan haram atas mereka itu mendustakan akan Muhammad dan menyalahi akan perintahnya Muhammad. Maka barang siapa mendustakan akan Muhammad, maka iaitu orang tadi orang yang zalim lagi kafir wa'iyadzabillah. Dan barang siapa menyalahi akan Muhammad, menyalahi akan perintahnya, maka iaitu orang yang menyalahi tadi orang yang derhaka lagi rugi, tu khasir. Telah memberi taufik ya Allah, telah memberi ini, mudah-mudahan jumlah doa ya, mudah-mudahan Allah memberi taufik akan kita bagi sempurna mengikutnya Muhammad, dan memberi rezeki ya Allah akan kita akan sempurna berpegang dengan jalan Muhammad, dan telah menjadi ya Allah ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan akan kita daripada orang yang menghidupkan ia orang akan segala hukum syariatnya Nabi Muhammad, dan memati ini Allah mematikan akan kita, memati ya Allah akan kita atas agama Nabi Muhammad, dan menghalaunya ia Allah Ta'ala halaukan kita akan kita di dalam jamaah Nabi Muhammad. Minta Allah Ta'ala halaukan pergi kepada jamaah Muhammad, dan segala ibu bapa kita, dan segala anak kita, dan segala saudara kita, dan segala kekasih kita, dan sekaliannya muslimin dan sekaliannya muslimin sekaliannya, amin. Inilah yang tersebut daripada kata Syekh wa makna asyhadu an la ilaha illallah sampai akhir itu. Inilah akhir kitab Miftahul Murid fi ilmi tauhid, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Habis tamat kitab dia khatam. Dia Tuhfatul Murid, Miftahul Murid 3 lain ni saja. Yang lain ni kitab lain. Ini tuan-tuan tujuh pula, lambat lagi nak habis dah. Ini yang lain. Ini doa-doa saja. Tuhfatul Miftahul Murid ni 4 lain. Dia alhamdulillah kitab dia khatam dengan taufik daripada Allah SWT. Kita dapat khatam, kita dapat meluangkan masa untuk sama-sama menghidupkan daurah kita ini. Mudah-mudahan atau memberi manfaat pada kita, dapat memberi kefahaman, menjadi asbab teguhnya iman kita, akidah kita kepada Allah SWT, dan kita sampaikan kepada saudara kita yang lain insya-Allah. Dan dengan ini jadi saya ijazahkanlah kitab ini, ijazah kepada tuan-tuan. Saya riwayatkan kitab ni riwayat, memang tak ada dalam borang tu, tuan-tuan tulis sendiri. Jadi saya riwayatkan guru sampai kepada tuan kitab ni daripada ayah saya. Dan saya pun pernah belajar kitab ni daripada ayah saya. Tapi sekadar riwayat saja. Mana? Ayah saya belajar kepada Tuan Muhammad Saleh. Dia belajar kepada Tuan Muhammad Saleh, pengasas kitab, pengasas Madrasah Al-Masriyah di Bukit Mertajam. Madrasah Al-Masriyah di Bukit Mertajam. Ayah saya belajar kepada Tuan Muhammad Saleh, saat nak bin dia tu, saya tak ingat. Tuan Muhammad Saleh bin Baki, Tuan Guru Haji Saleh bin Baki, dan dia belajar kepada Tuan Guru Zainul Abidin bin Muhammad Patani. Jadi dekat sanad dia. Ayah saya Haji Abdul Wahab bin Haji Sa'ad. Ayah saya Haji Abdul Wahab bin Haji Sa'ad. Ayah saya dia belajar daripada Haji Muhammad Saleh bin Haji Muhammad Baki. Dia panggil Tuan Mak Saleh, Tok Guru besar. Tuan Guru Haji Saleh bin Muhammad Al-Baki bin Muhammad bin Baki. Tuan Guru Haji Saleh dia panggil Tuan Mak Saleh, Tuan Muhammad Saleh. Di Pulau Pinang ni kalau Tok Guru dia panggil Tuan. Dia panggil Tuan Husin, Tuan. Ayah saya Haji Abdul Wahab, ayah saya Haji Abdul Wahab bin Haji Sa'ad. Ayah saya daripada Haji Saleh bin Baki. Haji Saleh bin Baki daripada Tuan Pengarang Zainul Abidin Ibnu Muhammad Al-Fatani. Jadi saya ijazah kepada tuan-tuan dan sekalian karangan Tuan Minal ini. Mana Akhir Najin tuan-tuan dapat dah. Itu Najin
apa Qutul Ghaisiyah, apa dia kitab fiqh tu. Semualah. Daripada saya, ayah saya dan guru beliau Haji Muhammad Saleh bin Baki dan Haji Saleh pernah belajar kepada Tuan Minan Syekh Zainul Abidin Ibnu Muhammad Al-Fatani. Itu riwayat pertama. Riwayat kedua tahwil, dia panggil tahwil riwayah. Saya riwayat daripada guru saya Tuan Guru Haji Idris. Saya ingat Idris bin Muhammad. Itu saya tak ingat Tuan Guru Haji Idris. Saya ingat Tuk Haji Deris saja. Saya tak ada tulis. Tak ada nak cari Tuk Haji Deris. Tuk Haji Deris ni yang mengarang, yang membuat kitab, yang membuat kepiah keras tu. Dia yang mula asas kepiah keras. Dia bagi kepiah Ustaz Harundin. Harundin pakai kan? Tu kepiah Ustaz Padino. Harundin tu pakai kepiah Haji Deris. Haji Deris ni Tuk Guru. Dia Tuk Guru dan dia buat kepiah. Kepiah dia ni kepiah orang kaya lah. Sekarang ni kepiah tu RM80, RM70. Yang kita tengok kepiah yang kita nak pakai ni main Patani. Tu RM15 kan. RM15. Itu dia datang daripada Patani. Patani ambil daripada Haji Deris, Pondok Masyah. Memang dia jahit sendiri. Kepiah dia kerah. Harundin, almarhum Dr. Harundin pakai tu, itu Haji Deris. Kepiah tu kerah. Kerah kepiah tu. Kepiah tu RM100, RM80 itu. Kita nak pakai hak mai. Ni dah. Hak nak jejak taik pakai elok. Hak buah atas kepala hak murah. Betul tak? Kita pelik. Tuk Guru ayah saya, Pak Cuhim Bajamati. Pak Cuhim Bajamati ni orang dia. Pak Cuhim Bajamati, adik pada tu kitab mengarang Baqarah. Pak Cuhim Bajamati ni dia kepih dia hak mai, serban dia hak mai. Kasut dia selipar. Orang paling kaya dalam Kedah, Pak Cuhim Bajamati, Syekh Ibrahim, ayah Panjang Izzuddin Bajamati, ayah dia. Pak Cuhim ni dia kaya sampai Kerajaan Kedah tak benarkan dia beli tanah. Kerajaan Kedah tak benarkan dia beli tanah. Banyak sangat tanah dia. Dia Tuk Guru ni orang bagi tanah, orang bagi duit, orang bagi macam-macam. Kerajaan Kedah tak benarkan. Dia serban dia hak mai, hak warna kuning, hak bunga-bunga, serban dia. Kepiah dia hak mai sekali. Kasut selipar. Dia kata apa? Hak nak jejak taik pakai hak mahal. Hak letak atas kepala pakai hak murah. Ayah saya selalu dia teman dia pergi. Ayah saya ni anak baik rapat dia. Kalau dia pergi Pulau Pinang, dia beli kitab, ayah saya yang bawa. Ayah saya ni jenis kemah. Pelik tak? Dia jenis kemah, semua kemah. Baju ni semua sikar, serban semua mahal. Cuma kasut dia elok pada Pak Cuhim. Kemah tak apa, Pak Cuhim pun kemah juga. Tapi kasut dia tengok Allah, Pak Cuhim pakai simpul. Dia pergi beli kasut kayu. Beli kasut kayu pakai. Buka pipi naik. Nak raih tu Pak Cuhim ni tu orang kaya. Orang hebat, semua hebat. Tapi kasut sipar. Dia cukup marah kalau tengok anak murid pakai kasut elok. Ayah saya ni jenis semua elok. Sopan elok, semua elok. Dia tengok Tuk Guru pakai sipar. Dia pergi buang sipar, dia beli kasut kayu pakai. Dia terpipi lain kasut kayu. Malu kat Tuk Guru. Dia tahan nak jijak tahi, nak jijak tanah mau pakai hak oleh. Hak mau tak kepala pakai hak mau. Dia tak atas kepala beli RM5. Kamu hak boleh tangkap ikan. Kalau pergi Mekah beli hak mai. Tasbih pun begitu. Saya kalau tasbih, kalau pergi Mekah, hak RM1 saya beli. Tak sekian yang bohong tu lah. Saya beli. Dia tak kira benda tu. Tasbih saya semua hal elok. Saya beli hak mai-mai. Kokar, kayu, hak jenis hadis. Hak jenis tu saya tak ikhlas. Serban dia beli hak mai. Kepiah pun macam tu juga. Tapi kasut kita nak beli hak mai ke? Tu kasut tak payah. Kasut nak beli hak elok je. Pak Cuhim tak. Dia simpan. Jadi saya ijazah. Bakat kata qabilna. Saya ijazah. Saya Haji Deris, Tuan Muhammad Saleh. Tuan Muhammad Saleh juga. Tuan Muhammad Saleh, Tuan Minai. Tapi elok riwayat pada ayah saya, elok. Riwayat abak dia panggil. Jadi riwayat daripada ayah saya pada Tuan Muhammad Saleh, Tuan Minai. Ataupun saya riwayat pada Tuan Guru Haji Idris, Tuan Muhammad Saleh, Tuan Minai. Bagi maknanya dua orang saja, dua orang wasilah di kitab ni. Ya sekadar tu dulu. Apa kita serah. Dan pertama kali saya ucap terima kasih. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi hadir, dan
sanggup tanggung risiko, walaupun orang pakat duduk di rumah, takut corona kita datang. Mudah insya-Allah ni Allah Taala saksi, mana insya-Allah kita selamat, insya-Allah selamatkan masjid ni dan kampung ini dan Malaysia kita keseluruhannya dengan asbab kita buat majlis ilmu yang macam ni, majlis yang dilindungi oleh malaikat hampas sayap dan satu kebun daripada kebun syurga. Terima kasih sekali lagi, tanpa tuan-tuan dan puan-puan tidak akan ada majlis program ni. Dan terima kasih kepada pihak masjid, Tuan Nazir dan Ustaz Wan, kawan saya di Syria. Saya pun baru tahu, mari baru tahu ya. InsyaAllah umur panjang kita akan sambung lagi, kita akan buat lagi lah pilihan akan datang. Ini sebagai permulaan, memanglah agak kalut sikit. Memang kita nak pendekkan masa, dan juga memang dalam keadaan yang kurang elok ni. Ni anggaplah ini sebagai asas permulaan, dan insya-Allah kita khatam, kita dapat berkat insya-Allah, mudah-mudahan ada buka pada kita kefahaman. Ini sekadar itu, wallahu subhanahu wa taala a'lam bisawab. Saya doa kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa taqabbal minna du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'aafil bi hikmatika wa tub 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. ونسألك اللهم عن الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الممكنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين. ونسألك الله بنورك الذي ما شاءت في قلوبنا حق معرفتك كما يبيض به. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع عنا البلاء والجوع والفتن. اللهم ارفع عنا البلاء والفتن. اللهم ارفع عنا البلاء والفتن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah, insya-Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, insya-Allah. InsyaAllah kita akan adakan lagi kalau kita mungkin 2 hari juga, kalau Tuhan Nazir kita ambil lah, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan kalau tuan-tuan masih berminat, kita akan sambung lagi kita depan, insyaAllah. Jadi tanpa melengahkan masa, kita nak bagi CJ kepada 10 peserta. Ini kat sini je, nanti yang lain boleh dapat CJ dekat meja pendaftaran. Jangan kata saya tak dapat CJ kan, tak, semua dapat, ada risau Jadi saya persilakan Tuan Nazir dan Syekh untuk menambahkan CJ, dan saya akan sebutkan 10 nama. Yang pertama, yang pertama Muhammad Ahmad Reza bin Muhammad Jais. Yang kedua Muhammad Ta'im Najmi bin Muhammad Saluddin. Silakan. Yang ketiga Muhammad Habib bin Muhammad Zaidul. Silakan. Yang keempat Iman Muhammad bin Taharuddin. Yang kelima Muhammad Sazwi bin Shu'aib. Silakan. Yang keenam Muhammad Faris Akmal. Yang ketujuh Muhammad Ridwan bin Abdul Latif. Yang ke-8 Muhammad Afir bin Wanir. Yang ke-9 Muhammad Abbas bin Muhammad Fuzi.
dan ke-10 Muhammad Al-Muslim Syekh Muhammad Nawawi. Alhamdulillah, ini yang saya panggil ini adalah pelajar daripada Universiti Malaya. Jadi alhamdulillah, yang lain boleh tuntukkan saya dekat meja pendaftaran ya. Jadi seterusnya kita silakan Ustaz Wan untuk memberi tazim, untuk memberi sedikit cendera hati kepada tuan guru untuk pertama kali. Alhamdulillah. Okey, sahabat sudah program kita pada hari ini. Alhamdulillah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi diharapkan diharapkan tuan-tuan, puan-puan, puan-puan ada sesuatu yang saya adakan orang sila isi dan beri pada saya. Feedback aku beritahu majlis ini kita akan perbaiki insya-Allah dari masa ini. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.